أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan Allah memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkatan, iaitu Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih diberi peluang untuk sama-sama pada malam ini menghadirkan diri untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam yang keduanya, solat berjamaah kita, solat tarawih kita. Dan alhamdulillah pada malam ini juga saya cuba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh tuan guru kita, yang mana terdapat panggilan dekat 6:30 petang tadilah, yang mana beliau tidak dapat hadir, mungkin atas sebab-sebab yang tertentu. Namun insya-Allah, kalau Allah izinkan, kita akan masih diberi peluang untuk bertemu dengan tuan guru kita untuk mengikut jadual pada bulan 5, minggu yang kedua. Saya ingat sempat ikut jadual kuliah bulanan dia dalam bulan Ramadan, jatuh 2 kali untuk dia punya tazkirah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut Ramadan ini awalur rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Yang kata Ramadan di awalnya rahmat Allah, awsatuhu maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqun minan nar, di penghujungnya Allah nak ampun dosa kita, Allah nak bebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya walaupun kita berada dalam bulan Ramadan, banyak beristighfar kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah. Sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastaghsiru fihi min arba'in khisal khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina'a bikum anhuma fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa nastaghfirunah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkanlah kamu mengerjakan 4 perkara.
Dua perkara untuk mendapat redha Allah, dua perkara yang sangat-sangat kita perlukan sebagai seorang hamba. Apa dia dua perkara untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala? Yang pertamanya, asyhadu an la ilaha illallah. Memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita banyak beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertaubat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, sebab kita sebagai seorang hamba Allah tak terlepas daripada melakukan dosa tanpa kita sedar ataupun kita sedar. Atas sebab itulah kita dianjurkan untuk banyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah taala dengan taubat nasuha, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat baginya 10 kelebihan bagi orang yang memohon keampunan kepada Allah. Berlandaskan ayat-ayat Quran. Yang pertamanya, apa dia? Memperolehi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia buat dosa, dia sedang akan dosa dia, dia mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, membanyak istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Yang pertama kelebihan yang dia dapat, memperolehi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala kasih akan orang-orang yang suka membersihkan diri dia. Maknanya Allah kasih, Allah sayang. Bila dia buat dosa, dia sedar akan kesilapan dia, dia terus mohon keampunan kepada Allah, membanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia memperolehi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dia menjadi orang yang beruntung. Dia menjadi orang yang beruntung. Bila dia buat dosa, dia mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi orang yang beruntung. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Apa maksudnya? Kata Allah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah wahai sekalian orang yang beriman, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ini Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 31. Itu kelebihan orang yang bertaubat. Bila dia sedang, dia bertaubat kepada Allah, dia istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperolehi kasih sayang Allah. Yang kedua, diterima. Yang kedua, menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, diterima segala amal ibadahnya. Yang ketiga, diterima segala amal ibadah, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan dia Maha Pengampun akan segala kesalahan. Maknanya bila Allah ampun dosa kita, Allah akan terima segala bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita supaya banyak memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan hadis yang saya sebut tadi. Dalam kuliah subuh baru-baru ni Ustaz Asyir sebut, jangan tinggal Ramadan ni, Nabi suruh ni, pertama mengucap la ilaha illallah, yang kedua memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya banyak kelebihan yang kita dapat bila kita buat dosa, balik kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Dan yang keempatnya,
dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan orang yang mohon ampun kepada Allah. Yang keempatnya dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalafa adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqu ainan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Dirakamkan dalam surah Maryam, apa kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mohon keampunan kepada Allah dapat masuk syurga Allah. Maka sesudah mereka para nabi datanglah satu generasi yang mengiya-iyakan sembahyang dan mengikut hawa nafsu mereka. Mereka mensia-siakan sembahyang dan mengikut hawa nafsu mereka. Mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan diinayai sedikit pun. Di peringkat awalnya mereka mensiarkan solat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat, sembahyang dan sebagainya. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, mereka ikut hawa nafsu, hidup mereka berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Setelah itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, mereka beriman dan beramal soleh akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan. Nah, bagi orang yang buat dosa, tinggal segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 153. Walladzina 'amilas sayyi'at summa tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mendapat rahmat Allah dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa, buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mendatangkan dosa kepada mereka, kemudian mereka bertaubat sesudahnya dan beriman, maka bahawasanya Tuhanmu sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bila Allah ampun dosa kita, kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 5 perkara yang saya kongsi kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan hadis yang saya baca tadi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita banyakkan berzikir kepada Allah, sebut la ilaha illallah. Yang kedua, membanyakkan istighfar dalam bulan Ramadan ni. Adalah 10 perkara, saya sebut 5 dululah malam ni. Nah, secara ringkasnya pada tuan-tuan dan puan-puan sekadar untuk mengisi kekosongan tuan guru kita. Dan insya-Allah 5 lagi saya akan sebut dalam kuliah-kuliah saya yang akan datang. Mudah-mudahan kita menjadi motivasi kepada diri kita, kita tak terlepas daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon ampun kepada Allah, membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat 5 perkara yang disebut pada tuan-tuan tadi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar untuk pada malam ni, saya sudah billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.